RM23,309. Alhamdulillah. Dan makluman untuk Ustaz dan juga semua jemaah juga, kerja-kerja mengecat sudah siap sebenarnya pada hari ini. Kerja mengecat bermula 23 Januari yang lalu, agak lewat disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi itu saja. Kami dalam masa masjid pada mengucapkan terima kasih di atas sumbangan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab matan Safinatun Najah. Pada malam ini masuk pula kita pada rukun Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, iaitu Syekh Salim bin Sumain Al-Hadrami, orang Yaman. Faslun arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, rukun Islam 5 perkara: mengucap syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan mengerjakan ibadat haji di Baitillah bagi siapa yang mampu sampai kepadanya. Baik. Ini adalah permulaan ataupun muqaddimah bagi matan Safinatun Najah, yang sebenarnya di belakang nanti akan dihuraikan dengan terperinci apakah maksud kelima-lima rukun Islam tadi. Jadi disebut dulu dengan ijmal, kemudian didatangkan kemudian dengan tafsil, dengan huraian. Dia kata arkanul Islam. Arkan ini jamak bagi ruknun. Kalau satu dipanggil rukun, kalau banyak dipanggil arkan. Bahasa Arab dia begitu. Kalau sebuah masjid dipanggil masjidun. Kalau bahasa Melayu nak kata banyak masjid, kena tambah perkataan banyak masjid atau beberapa buah masjid. Tapi kalau bahasa Arab, kalau sebuah masjid, tapi kalau banyak masajid, gitu je. Nampak? Baru maknanya banyak masjid. Kalau sebuah rumah, Arab kata baitun, kita panggil sebuah rumah. Kalau Arab dia nak suruh jadi banyak rumah, kita tambah beberapa buah rumah atau semua rumah atau banyak rumah. Bahasa Arab dia tambah huruf buyutun. Nampak? Maknanya banyak rumah. Maka daripada rukunun, satu rukun, kalau arkanun, segala rukun. Rukun-rukun ni apa? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Perkara yang kena ada dia untuk mengesahkan sesuatu. Jika rukun itu bicara tentang Islam, maka jadilah maksudnya perkara yang mesti ada untuk mengesahkan Islam. Kalau rukun itu kita sandar dalam bab semayang, jadilah maknanya perkara yang mesti ada untuk sahnya semayang. Makna bila tidak ada rukun, tidak sah. Tidak ada rukun, tidak Islam. Tidak betul atau tak cukup. Asal rukun ni kalau dari segi lugah makna tiang. Tiang, diri tiang, lepas tu bubuh lah.
Sebab tu dikatakan umududdin as-salah. Tiang agama tu sembahyang. Kemudian latar dia haji, atap dia apa benda ni zakat, dindingnya puasa, lantainya iman. Jadilah. Maka dikatakan rukun. Maksud tiang. Jadi segala rukun-rukun Islam itu khamsatun, 5 sahaja. Kenapa hak lain tak wajib ke? Bukan ini masalah wajib, ini masalah rukun. Faham? Macam rumah kita lah. Atap, latar, tiang, bumbung. Dah hak lain tak wajib. Wajib lah. Pitu-pitu apa semua kena buh belaka. Kena masuk api, kena masuk air. Kena buat pelang, kena tanah sendiri. Banyak lagi hak wajib. Ceritanya hak basic. Sebab ada orang kata kita sebenarnya tak wajib mana tutup aurat. Sebab kalau wajib tutup aurat, masuklah dalam rukun Islam. Mana ada dalam rukun Islam tutup aurat? Jadi dia pakai agama ni, dia pakai akal dia. Sedangkan para sahabat yang darah Arab, mak Arab, tok Arab, ayah Arab, toki Arab, dia pun Arab, makanan Arab, duduk tanah Arab, masih lagi tidak faham, bertanya kepada Nabi. Kita Melayu ni duduk ke Arab tu, darat tu. Memandai-mandai, tafsirkan agama ikut persepsi sendiri. Itu salah lah. Jadi yang pertamanya syahadah, dikata sini syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadah tu maknanya penyaksian atau bukti atau testimonia apa panggil. Sebab tu orang sekolah Arab, dia ngaji universiti Arab ke apa, dia tak panggil degree, dia panggil syahadah. Maksudnya bukti dia ni ada ilmu, bukti dia ni lulus peperiksaan, dia panggil syahadah. Ada saksi mu lulus, ada ni tahu surat, ni syahadah. Itu maksudnya surat itu sebagai saksi. Maka kita yang pertama sekali dalam rukun Islam, kita menjadi saksi. Lepas tu dia kata asyhadu, terjemah aku bersaksi. Asyhadu tu bila isim ni jadi syahadah. Penyaksian. Macam orang yang berlari. Orang yang berlari dengan larian lain-lain. Larian tu masdar dia. Faham? Yang mendapat hadiah larian ke pelari? Buat lomba lari 10 km. Sekarang dapatlah nak bagi hadiah. Yang dapat hadiah tu larian ke pelari? Faham lagi? Jadi yang bersaksi itu kita. Syahadah tak ada kaitan apa dah. Kita ni kena bersyahadah. Maka setiap bila kita kata tiada Tuhan selain Allah, maka ada saksi. Mulut kita mengaku asyhadu, aku bersaksi. Maka tangan akan menjadi saksi. Kaki menjadi saksi. Kiraman katibin, rakib atid menjadi saksi. Apa saja yang ada, yang dengar, yang tahu, menyaksikan dia mengucap 2 kalimah syahadah di dunia dulu. Nampak? Syahadatu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dah Tuhan mana tak ada. Tidak ada Tuhan dah selain Allah. Maksudnya Allah saja Tuhan. Dah lain pada Allah, bukan Tuhan. Dah kalau yang orang kafir sembah diakui sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Tidak nafi hak tu. Kalau hak tu banyak lah. Majusi 2 Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan cerah. Orang tak payah nafi hak tu. Pasal apa? Pasal tu bukan Tuhan. Faham tak? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tak ada. Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuhan yang bersifat dengan menjadikan segala sesuatu. Tuhan yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Tuhan yang memberi rezeki. Tuhan yang menjamin kehidupan manusia. Tuhan yang menghidup dan mematikan. Tak ada. Malaikat Allah. Dah Tuhan hak orang buat ngesming apa tu. Tu orang napi tu banyak tokoh. Cari tank ada tu. Barang ada tu orang dak napi. Dak apa dak napi dah tu bukan Tuhan.
Dan Nabi buat apa? Nak isbatkan tidak ada lagi syirik, tidak ada sekutu, tak ada tandingan. Allah ini esa. Nampak? Tu tu kita Nabi. Maknanya Allah ini dia zat yang wajib al wujud. Yang wajib ada. Ada lagi zat lain yang wajib ada? Tak ada. Satu saja. Dialah. Patut tiada Tuhan selain Allah. Patut orang katik. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. 100 kali nasi minyak. Upah nasi minyak kan? Ada orang dia buat main. Dia kata mutahlil boleh nasi. Tuan rumah pasal apa dia makan nasi dipanggil orang tahlil. Kemudian pula kenapa dia Tok Imam bila orang jepuk dia pergi kata la ilaha illallah. Faham lagi? Ada sebab tak? Mari Tok Imam mana ni dah, kita buat arwah sikit, buat arwah sikit itulah ada rezeki sikit, buat makan-makan sikit, Jadi Tok Imam, Tok Siok, Tok Bila dia kekek duduk belaka. Tuan rumah pun kata, boleh mula dah. Tok Imam tak kata mula makan, kan? Maksudnya dia tahu dah untuk berzikir dan berdoa, berselawat dan membaca Quran. Kerana benda kita berkumpul untuk buat benda lagu ni, turun rahmat, malaikat akan lekong. Tapi kalau kita kumpul membawang, syaitan lekong. Faham tak lagi? Duk ngutuk orang, duk maki hama orang. Iblis mari lekong kepung. Tapi bila berkumpul untuk berzikir, malaikat lekong. Malaikat ni baik ke tak baik? Maka tu imam pun kata la ilaha illallah. Wajib ke? Tak. Dan kalau tu imam tak mau kata tahlil, kok anda dia tu imam. Tu imam kata malam ni kita tidak tahlil, kita baca kul huwallahu ahad 3 kali makan. Boleh tak? Boleh tak? Mana ada syarat wajib tahlil, syarat sah apa ni? Doa arwah kena tahlil dak. Cuma kalimah la ilaha illallah pandangan jumhur ulama zikir yang paling afdal. Sebab tu hadis berbunyi nak jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Selalulah kamu baharukan iman, upgrade iman kamu selalu dan sebut-sebut banyak-banyak la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan kalau kita nak sebut sekali, kok anda? Dah 100 kali dia tulis. Dulu ulama-ulama Yaman, mereka ni tahlil 100 kali. Dah apa ikut ke dia? Dah siapa suruh ikut? Bukan wajib pun. Dah dia tu siapa? Dialah yang mendatangkan Islam ke tanah Melayu. Faham tak ke? Yang bawa agama Islam ke tanah Melayu, membalik pendakwah dari Yaman. Faham tak? Bukan dari Syria, bukan dari Madinah, bukan dari Algeria. Faham? Dari Yaman. Mereka itu berpengkalan di Goa, India. Daripada Goa inilah datang ke Nusantara membawa agama. Faham? Jadi sudah jadi trending, sudah jadi budaya, mereka suka duduk berkumpul dan menyebut la ilaha illallah banyak-banyak, kemudian membaca Quran dan berdoa. Sampailah ke tempat kita, sampai ke zaman kita di negeri umat Melayu ni. Cuma ni orang tak tahlil dah, takut masuk neraka bid'ah. Faham lagi? Jadi bengong lebih dah. Jadi tukar ni orang tak tahlil dah, jemput mai di rumah TikTok. La ilaha illallah, tiada Tuhan, la ilaha. Kalau tengok terjemah ulama-ulama, la ma'budu bihaqqin siwallah. Tidak ada lagi Tuhan yang disembah dengan sebenar, melainkan Allah saja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Adapun selain Allah memang ada disembah. Disembah patung, disembah berhala, disembah manusia, disembah pokok, disembah gunung ganang. Tapi itu bukan ma'bud, itu bukan sepatut yang disembah, bihaqqin dengan kebenaran, dengan sebenar. Lepas tu datang para nabi, dia tak cerita tayamum ke kaum dia mula-mula. Dia tak cerita tentang hukum nikah. Mana? Ubudullah. Sembahlah kamu akan Allah.
Itu dakwah pertama. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Lut, Nabi Ismail. Kata pada kaumnya, oh budullah. Bukan cerita tayamum lu. Bukan cerita hudud lu. Nah, suruh sembah Allah. Kita agama kita, umat tauhid. Apa makna tauhid? Mensatukan Allah, semua daripada Allah. Maka simbolnya dikatakan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mensatukan punca segala-galanya. Kullun min indillah, peganglah dalam hati kamu, semua daripada Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita baca wakaf, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita nak baca wasa, idranglah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masukkan nun mati, jumpa dengan ra, jadi hidup ra, nun tu jadi hilang. Faham? Itu dari segi tajwid. Maksudnya, dan aku juga bersaksi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, diutuskan kepada kita. Bulan lepas khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi, penutup segala rasul. Orang bukan Islam, dia kata la ilaha illallah, tidak jadi Islam. Dia nak masuk Islam, dalam hadis-hadis dibawa datang berjumpa Nabi, dibawa datang jumpa sahabat, dibawa datang jumpa tabi'in, semuanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai sekarang pun kita boleh tengok dalam YouTube, di Eropah, yang masuk Islam, diajar lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh ganti asyhadu tu dengan a'lamu, aku tahu. Nampak? Atau akiru, aku akui. Asyhadu, aku menjadi saksi, akulah saksi. Tuhan, tiada Tuhan selain daripada Allah. Wa iqamus salah, mendirikan solat. Dia tak kata wa fi'lus salah, berbuat semayang. Dia kata iqamah, mendirikan. Apa beza diri semayang dengan lakukan semayang, buat semayang? Mendirikan semayang ialah melakukan semayang sebagaimana yang disuruh. Adapun semayang saja kita buat kemungkinan sebagaimana yang disuruh, dan kadang-kadang tak betul. Lepas tu dia kata iqamus salah, mendirikan semayang. Iaitu mematuhi syarat sahnya, syarat wajibnya, dengan rukunnya, dengan sunatnya, dengan khusyuknya. Itu dipanggil mendirikan semayang. Apa tujuan semayang? Tujuan semayang supaya ingat kepada Allah je. Dah luar semayang kita boleh ingat dah. Ya, di luar semayang kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Maka di luar daripada semayang biasanya kita lupa Allah. Tapi dalam semayang tu dibuat satu acara ritual suku, 5 minit sekali semayang, supaya memberi tumpuan ingat sekejap kepada Allah. Yang kemungkinan besar di luar semayang kamu dah ingat kepada Allah. Maka kafarah kamu daripada lepas subuh sampai ke zuhur dah ingat Tuhan duk cara hapiti saja, maka zuhur mengingat sekejap. Tapi siapa ke kita semayang dah ingat juga ke Tuhan. Duk ingat ke pitih juga. Duk ingat ke dunia juga. Allahu Akbar. Allah helmet dah ingat pula nak kunci. Faham lagi? Allahu Akbar, kunci kereta tutup kan doa begitu, lama masuk udak-udak selok. Faham? Allahu Akbar. Api dapur dah ingat nak padang perangat kuah singgang. Allahu Akbar. Oh, atas gobok nak kunci kereta. Allah kata qimis salata li zikri, dan kamu kerja dirikanlah semayang 5 kali sehari. Li, tujuannya kerana supaya zikri, ingat aku sekejap. Sebab itulah kalau kita semayang lah hebat lagu mana pun, persentage diberi mengikut khusyuk. Maknanya kalau kita dapat 1/2 khusyuk, maka separuh dapat semayang kita tu. Kalau 1/8 je khusyuk, itulah fadilat yang kita dapat. Kalau tak ada khusyuk, balik awal. Faham?
Ada orang yang tak ada khusyuk semayang daripada rakaat pertama, rakaat keempat, mayang isya, mayang luhur, mayang asar, guanya masuk neraka. Dah. Semayangnya itu lepas daripada tuntutan wajib di akhirat. Siapa yang tak semayang dituntut. Orang yang semayang dah tak khusyuk lepas daripada tuntutan. Faham tak? Kerana dia telah lakukan. Adapun kelebihan semayang dia itu untuk dapat ditimbang, tak ada. Tak ada fadlu bagi, tak ada kelebihan, tak ada pakat apa. Lepas daripada tuntutan semayang. Nampak? Lepas daripada hisab tentang solat. Sebab solat ni bukan buat saja. Buat molek. Nampak? Kalau buat saja beres. Mayang beres. Buat molek. Sebab tu disebut dalam hadis awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang akan ditanya dulu tentang amalan seseorang manusia di hari kiamat ialah semayang. Fa in saluhat, kalau semayang itu molek, mayang tu molek. Nampak? Saluha sairu amali, maka jadi eloklah amalan yang lain. Wa in fasadat, kalau rosak semayang. Ada riwayat berkata wa in naqisat, jika kalau semayang itu kurang, maka amalan lain tidak dipandang langsung. Jadi semayang ini kita jadikan dia seperti dunia kita. Lagu mana? Kita sentiasa perbaiki. Dulu masa kita bujang pakai Honda Kak buruk bila kita nikah dah kita beli EX5 baru. Anak 3 kita sudah beli kancil. Anak 4 sekarang, anak 5 dah kita pakai Wajah. Dan insya-Allah minggu depan kalau tak ada arah Myvi. Betul tak? Dia upgrade dunia kita tu kan. Dulu baru nikah tak mampu duk rumah sewa, duk rumah tok tua. Berebut bilik air nak mandi junub dengan tok tua. Faham lagi? 2 tahun nikah, dia boleh sewa rumah dah 350 sebulan. Banyak kali gak tak dan bayar. Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun dapat rumah PPRT. Sekarang alhamdulillah negara dah jadi dah boleh buat semi-D. Tapi begitulah semayang kita. 30 tahun dulu bahar rambang, leni pun bahar rambang lagi. Tidak ada upgrade. Tidak ada istilah today must be better than yesterday. Biarlah semayang kita hari ini lebih baik daripada semayang kita kemarin. Betul tak? Jangan lebih baik daripada semayang orang lain. Biar semayang kita lebih baik daripada semayang kita yang lepas-lepas. Wa ita'uz zakah akan diterangkan kemudian secara detail apa makna mendirikan semayang, apa makna menunaikan zakat, lengkap dalam kitab ini nanti. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Kita nak puasa dah. Nak puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib atas kita dan umat sebelum kita. Jadi kita panjang sikit 15 minit insya-Allah tentang puasa Ramadan. Sudah sinonim dengan surah Al-Baqarah bila cerita tentang Ramadan. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tata'awwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumus syiyam, ditulis, maknanya difardu, diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Ijma' ulama puasa Ramadan wajib. Tak ada mazhab kata sunat. Sebab tu dalam bab wajib puasa Ramadan tak ada mazhab. Mazhab ni pada perkara yang khilafiyah. Kena faham baik. Ada orang dia tak faham, dia kata apa ikut mazhab, ikut Quran. Nampak? Memanglah ikut Quran, pasal mu tak belajar lagi Quran. Kalau dah mu masuk belajar Quran, kena ikut mazhab. Baru aku faham.
Dulu aku cakap saja kelentong. Nah, kalau yang nas itu sudah jelas, tak ada mazhab. Wajib puasa Ramadan, mana ada mazhab? Ada mazhab Hanafi kata tak wajib, Hambali kata makruh, Syafi'i kata wajib, Maliki kata sunat kifayah. Ada? Mana ada. Wajib bi ijma' dengan ijma'. Faham? Kenapa? Nasnya jelas dan detail. Mazhab-mazhab ini pada perkara yang tidak jelas. Okey? Pada perkara yang tidak jelas. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Faham? Secara umum tidak sah amal melainkan dengan niat. Lagu mana niat yang betul? Rentetan ataupun kalimah-kalimah niat. Maka ulama beri pandangan. Maka terjadilah perbezaan. Kita tengok dalam fiqh Hambali begini niat puasa Ramadan. Kita tengok fiqh Maliki begini. Kenapa ada mazhab? Kerana di dalam hadis hanya menyebut innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya dengan niat. Maka ulama beri pandangan. Kadang-kadang pandangan ulama-ulama imam-imam ini sama, maka dipanggil ittafaqa. Sepakat. Dan kadang-kadang keputusan pandangan mereka itu berbeza, dipanggil mazhab. Faham lagi? Maka wajib puasa Ramadan ke atas kamu. Kita tengok dalam kitab-kitab bab puasa 4 mazhab. Dia kata wajib bi ijma', wajib dengan ijma'. Maksudnya barang siapa yang kata puasa Ramadan ini tidak wajib, faqad kafara, telah menjadi kafir. Lepas tu kalau kita nafi pandangan mazhab, tidak kafir. Tak ada masalah benda khilafiyah. Contoh, main catur, main chess. Main chess ni mazhab Syafi'i paling ringan, makruh. Mazhab lain haram. Faham baik? Macam janggut kau, cukur janggut mazhab Syafi'i makruh, mazhab lain haram. Jadi kalau kita dalam bab ada khilafiyah tak apa. Nampak? Tak ada masalah. Tapi kalau benda yang ijma' rosak akidah, man ahalla ma haruma bi ijma'in faqad kafar. Barang siapa menghalalkan perkara hukum yang sudah ijma' haramnya, maka sudah kufur. Tapi kalau benda khilafiyah tak ada masalah. Betul dah haram awak mazhab Hambali, tapi saya mazhab Syafi'i, kami menganggap main catur ini makruh. Contoh. Faham lagi? Itu tak ada masalah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan puasa ini ke atas umat yang sebelum kamu. Mana? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam. Boleh tengok dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, tapi mereka menukar. Jadi kebetulan kenalah pada musim panas. Umat Nabi Musa setelah ketiadaan Nabi Musa telah wafat, dia bincang bapak dia. Kita minta dengan tok peti kita biar buat bulan lain sebab puasa ni kena bulan musim panas. Buat musim sejuk tak ingat puasa. Akhirnya dipersetujui. Diubah hukum Tuhan. Raja-raja pun suka apa semua, itu jadi kufur. Sebab tu bila diubah kitab Taurat, mana-mana umat Nabi Musa yang stay, yang tetap kekal dengan kitab yang lama, mereka mati dalam Islam. Tapi majoritinya berpegang dengan kitab Taurat yang baru yang diubah, maka dapatlah itu gelaran kafir kitabi. Kenapa kafir? Kerana beriman dengan kitab yang diubah dengan tangan manusia. Kenapa panggil kitabi? Kerana mereka dapat kitab daripada langit. Faham? Jadi umat Nabi Isa setelah beberapa tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Wak manda pula bincang-bincang dah umat Nabi Musa ni tu punya pinda puasa. Kita pinda atak lah. Kita buat pinda atak lah. Kerana apa? Kerana masa kita musim ni musim panas. Kita nak buat musim sejuk. Sama juga, maka dipersetujui. Yang mana tidak setuju dengan diubah Injil, mereka mati dalam Islam. Faham? Faham lagi? Jadi umat Nabi Isa, umat Nabi Musa juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. Dia panggil kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
Allah wajibkan kita puasa Ramadan sebagaimana Allah telah wajibkan umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa di zaman dahulu. Nah, jadi kita tidak ubah. Nah, ada seorang dua yang pelik. Nah, ada orang sesat. Orang kata guana tak puasa, dia makan nasi tengah hari. Makan tak lambu gitu. Orang kata guana tak puasa. Dia kata bulan puasa. Bulan puasa mana? Bulan puasa. Dah, bulan tu puasa dah. Kita tak payah puasa. Oh, dia lekong kot tu. Dah nampak guana dia. Jenis belah kepala tak ada otak, jumpa lutut otak. Nah, ada ke ajaran sesat lah gitu. Dia kira kita dah wajib puasa dah bulan puasa. Sebab tu panggil bulan puasa. Nah, kena ke dia? Nah, itu golongan-golongan kufur yang telah rosak agama mereka. Nah, mana mandai cari nahah, buang agama, buang syariat, jadilah mereka itu orang kafir sebagaimana kafir kitabi. La'allakum tattaqun, supaya datanglah setakut kamu kepada Allah, takwa kamu sempurna. Sebab itulah kita kena muhasabah. Berapa tahun dah kita puasa tak dapat takwa, maka tahun ni aku nak dapat takwa sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat 100% takwa, kita dapat 15% takwa pun jadilah. Ayyaman ma'dudat. Firman Allah Ta'ala lagi, beberapa hari yang dihitung saja. Maknanya dalam setahun ada 12 bulan, hanyalah 1 bulan saja puasa. Itulah melengkapkan makna innad-din yusrun. Agama itu mudah. Allah nak kita ringan, Allah nak kita mudah. Dalam 12 bulan, sebulan saja yang berpuasa. Itu pun siang hari saja. Itu pun orang sihat, orang sakit tak payah. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di kalangan kamu sakit pula. Tadi kata puasa dah. Tapi kalau ada di kalangan kamu maridan, sakit, sama ada masuk hospital atau black di rumah, sakit, au ala safarin, atau sedang bermusafir 85 km ke atas destinasinya, dia musafir, nampak? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus dia tidak berpuasa kerana sakit, dan harus dia tidak berpuasa kerana musafir. Tapi wajib dia ganti selepas daripada Syawal, selepas daripada Ramadan. Faham lagi? Maknanya kalau kita sakit dalam bulan Ramadan 3 hari, rebah motosikal, sakit sangat, luka, 3 hari tak puasa, tak berdosa. Kenapa? Ayat ni, man kana minkum maridan, jika ada kalangan kamu yang sakit. Tak ada sudah. Kalau ada sakit, fa'iddatun, maka boleh berbuka. Tapi bilang berapa hari kamu berbuka tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, hari-hari selepas puasa nanti kamu qadhalah. Nampak? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas golongan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ada 2 golongan. Pertama, sakit yang semakin parah. Semakin parah atau sakitnya pada adat tidak sembuh dah. Yang kedua, sangat tua. Bukan 60, sangat tua. Jadi yang pertama tadi walaupun muda boleh. Walaupun 17 tahun, muda lagi. Tetapi tidak mampu berpuasa. Dia muda lagi, tak mampu berpuasa. Yang kedua, tua sangat. Tua sangat tak boleh nak berpuasa. Ada tak? 85, 90. Tak boleh nak puasa. Maka tidak wajib berpuasa. Tak wajib puasa. Tapi fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah kepada orang miskin. Maknanya kalau ayah kita sangat tua, 30 hari tidak berpuasa, 30 cupak makanan beri kepada orang miskin. Faham lagi? Hari ni tak puasa, hari ni beri secupak. Esok tak puasa pula, esok beri secupak. Tahu dah memang dah nak puasa dah, hari ni beri selalu 30 cupak pun boleh. Tiba-tiba hari ni beri dah 30 cupak. Hari ke-29 Ramadan boleh dah puasa. Maka wajib puasa 2 hari sampai habis. Faham lagi? Tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin, pergi mana miskin? Contoh, orang miskin ada di Bukit Payung ni, tapi dia pergi bercuti di Disneyland Tokyo. Minggu depan baru balik.
maka simpan, dia balik bagi. Mudah je Islam. Faham lagi? Dah ingat? Anggar sebelah lebih. Jangan anggar sebelah sikit. Kerana ihtiyat. Tinggal lebih kurang 80 hari ke 70. 80 ke 70. 50 hari rasa dah lebih lagi. 70 ke 80, ambil 80. Sama dengan semayang. Faham? Bila hak lebih kata ulama, kita pergi qada lebih, yang lebih jadi sunat. Tak ada ugi apa-apa. Okey? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang buat sumbangan, maka dia lebih baik, dapat pahala dan sebagainya. Tapi wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa juga, mu musafir mu berpuasa, mu sakit mu puasa juga, mu orang tua mu puasa juga, maka dapat yang terbaik. Faham? Jadi tak puasa pun boleh, puasa pun boleh, semuanya dalam kebaikan. Lepas tu dikatakan orang yang makan sama dengan orang yang berpuasa dalam hadis. Dia makan, lepas makan dia kata alhamdulillah. Dia tak puasa Isnin kami. Kalau lapar dia dah roti telur. Wah. Pas dia punya, alhamdulillah rezeki Allah beri. Sama dengan kawan dia dah puasa Isnin kami. Kawan itu berpuasa dan sabar. Dia berpuasa dan bersyukur. Dia tak puasa dan bersyukur. Sama martabat. Maksudnya dua-dua ni dekat dengan Allah. Jadi nak khabar wa ang tasumu khairul lakum, kalau kamu bermusafir, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Turki, nak pergi Lombok, nak pergi mana lagi, Filipina, biar puasa khairul lakum, itu yang lebih baik. Dah kalau buka harus, dah kalau puasa silakan, itu lebih baik. Ada soalan tak ini? Tak ada dah. Wallahu alam. Jadi kita ada masa 5 minit lagi. Kita tengok soalan. Banyaklah pula. Baik, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pengurusi majlis tadi, kita lancarkan tabung kutipan derma bagi tabung Iyak Ramadan. Bagi Masjid Padang Mengkuang kita, segala program ketika Ramadan nanti ada dipaparkan pada papan kenyataan masjid. Muslimin muslimat di pohon agar menggerakkan tong-tong yang berdekatan. Terima kasih. Buat gerak-gerak tong Ada tong tak? Awak gerak tong tu. Bukan gerak saja, gerak dan letak duit. Malam ni mula program. Sampai kemuncak dia bila? Khabar dah dia? Umur dah? Tadi cakap dah dia? Alhamdulillah. Baik, sambil-sambil kita gerak kantong. Depan ni siapa? Ada? Okey. Kus 9 dia berdiam. Boleh? Kus belah. Baik, sambil-sambil kita gerakkan tong. Situ apa? Sambil-sambil kita gerakkan tong, kita tengok soalan orang pada kuang itu. Saya semayang tempat suci, rakaat. Lepas tu cicok berok. Tempat sujud, apa perlu saya buat? Dia semayang 1 rakaat. Naik rakaat kedua, cicok tung berok depan. Tak kira lah cicok ke tikus ke anak mari berok depan tempat sujud. Lagi nak buat macam mana? Jawabnya, teruskan semayang, jangan sujud atas najis. Faham? Sama ada kita biar jadikan najis itu duduk di paras dada kita. Ni tak cicok, kalau sujud atas dahi, bahan atas dahi, jadi sujud depan sikit, tak cicok duduk depan. Cuma kata setengah fuqaha, sunat kita ke kanan atau ke kiri atau ke belakang supaya tidaklah membetuli dengan najis. Tapi kalau tak bergerak pun kerana semayang jemaah, tak payah gerak dah. Pastikan bila kita turun sujud lagi, tangan dan dahi jangan kena. Hukumnya sah semayang. Soalan seterusnya, musafir masbuk ikut imam yang tidak tahu imam tu rakaat berapa. Niat qasar atau niat solat tamam? Solat tamam kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu baru niat qasar. Faham lagi? Soalan seterusnya, saya selalu bawa Quran tempat kerja. Dalam beg saya itu ada juga barang lain. Boleh tak kita bawa sekali dengan Quran? Boleh. Tetapi tidak boleh ditindih.
Bawa beg, Quran berbawah, atas buruh gigi, mesin cukur apa semua buruh atas. Tak boleh. Quran di atas. Jadi buruh barang bunga seluar dalam, buruh apa. Nak ambil zip, Quran atas kali zip. Okey? Memuliakan Quran. Kerana dia bukan buku sejarah. Bolehkah solat sunat niat gabung taubat dengan solat hajat? Mohon penjelasan. Boleh? Ada fuqaha kata boleh. Allah, aku sembahyang sunat hajat dan sunat taubat. Sunat taubat tak niat tak apa. Allah, aku sembahyang sunat 2 rakaat. Faham? Lepas pada tu kita istighfar mohon ampun pada Allah. Sebab makna solat sunat taubat bukanlah solat yang mesti kita niat aku solat sunat taubat. Maksudnya orang yang bertaubat daripada dosa sungguh-sungguh, mulakanlah hari barunya itu dengan amal. Amal baik. Maka ditanya pada Nabi, amal apa yang terbaik? Solat. Faham? Jadi semayang, lepas bertaubat, semayang, akhirnya kita kenal dengan semayang sunat taubat. Tapi kalau yang kita nak lebih baik, kita buat asing-asing. Kerana khilaf ulama. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Kita keluar daripada khilaf ulama, itu lebih baik. Maknanya kita semayang sunat taubat suku, kita semayang sunat hajat itu suku. Harta orang tua adik-beradik tak mau tarekah, pakai wak senyap saja. Bagaimana dengan si mati? Si mati tak ada kaitan. Si mati ini bertanggungjawab jika dia ada berwasiat perkara maksiat. Contoh wasiat maksiat. Ayah kata, ingat ni kalau aku mati, hati aku jangan adikmu hok busuk duduk kolam berang. Pasal dia balah dengan anak. Ayah tak berahi anak hok duduk kolam berang. Faham ni contoh? Dia pun wasiat ke adik-beradik. Ingat ni kalau aku mati, ayah mati, jangan seseng hati aku pada adikmu hok kolam berang. Wasiat itu haram. Faham lagi? Haram. Tak boleh. 2 golongan saja tak makan saka. Pertama, anak yang bunuh ayah. Faham lagi? Dan yang kedua, murtad. Marah lagu mana pun makan saka. Isyak dadah 2 tong sehari pun makan saka. Cuma dalam Islam, bila dia isyak dadah, membazirkan harta, hartanya itu dikawal oleh pemerintah. Supaya dia tidak bazirkan dengan perkara maksiat. Faham lagi? Jadi anak-anak dengar ayah wasiat jangan ke adik kalau berang, anak pun tunai wasiat, ayah tu diazab di alam barzakh. Faham lagi? Sebab tu mari dengar semua dah, baru kita tahu salah silap kita betul mula. Dan KO nak betul pergi. Jadi kalaulah ada harta yang ada kematian, hendaklah dibahagikan dengan segera. Dah lagu mana tak bagi pun, dah tak bagi mungkin bincanglah adik-beradikmu. Kat bawah, dia nak kata gua ni. Dia tak tahu keadaan kamu dengan adik-beradikmu. Kat bawah ke dia? Dah kita nak buat bagi ni. Kita kumpul molek sekian ribu bulan buat bagi. Tambah, kita tambah bagi. Lock situ. Kalau gitu, baru kita report. Mahkamah Syariah dia berhak mengambil report kita dan memanggil semua waris dan dibahagikan. Faham lagi? Biar tahu hak kita. Soalan seterusnya. Dalam sembahyang wajib saya baca doa iftitah yang panjang. Terkadang sembahyang sunat saya berasa malas nak baca. Bolehkah jika saya baca doa iftitah yang pendek? Boleh. Nak baca panjang boleh, baca pendek boleh. Tak baca pun sah. Cuma kalau sembahyang fardu kita tak baca sengaja, makruh. Kalau sembahyang sunat kalau boleh bacalah. Pendek pun tak apa. Soalan seterusnya. Kami ni banyak dosa. Solat tidak khusyuk. Wuduk sudah betul. Fatihah sudah hafal. Jadi nak baiki macam mana lagi? Baiki kehidupan kita. Sebab sembahyang kita berkait dengan kehidupan kita. Apa yang kita suka dengar, apa yang kita suka lihat, siapa yang kita suka berkawan, apa yang kita makan. Kita makan tak tapih, asal rezeki jangan ditolak, buat amal. Kemungkinan mu sembahyang tak khusyuk.
Nampak? Mata tengok mau. Semua benda dalam TikTok nak tengok. Nah, tahu dah haram nak tengok juga. Gelek punggung nak tengok, goyang perut pun nak tengok, bikini saja pun nak tengok. Lepas tu mu nak sembahyang khusyuk. Ai sedap gamak. Nah, makan kena tapih, ada filter. Nah, enjin kereta kita ada filter. Ada, padahal kita beli minyak. Dasar minyak mu pakai lah tu, minyak total 480. 400 botol. Nah, tu kalau kereta-kereta hak jenis power tak boleh minyak biasa hak 80 yang. 400 500 minyak total tu. Minyak diremang tu pun kena pakai filter. Masih lagi pakai filter supaya takut-takut ada benda kotoran masuk dalam enjin. Jadi enjin itu akan kurang prestasinya. Hak patutnya maknanya horsepower 250 tinggal 240. Contoh. Maka lebih-lebih lagi tubuh kita. Kena tapih apa yang kita masuk sebagai makanan. Kerana dia berkait dengan perangai kita nanti, kelakuan kita nanti, tabiat kita. Apakah hukum main TikTok? Sebab banyak sangat anak dara sekarang. Orang tanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama besar yang ramai orang belajar kitab-kitab dia di tanah Malaysia kita ini. Contoh kitab Penawar Bagi Hati tahu. Penawar Bagi Hati itu seluruh Malaysia ngajar. Kitab Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu. Orang asal Mandil Indonesia tapi bermustautin di Mekah. Dalam fatwa dia orang tanya, apakah hukum telebising? Telebising tu lah. Tengok TV tu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, TV ni tak ada hukum. Dia sama macam pisau. Kalau dibeli pisau itu untuk potong sayur, baru ada hukum. Hukumnya harus. Tapi dibeli pisau itu untuk ditikam orang, hukumnya haram. Maka jika yang kita tengok di dalam TV itu benda yang harus, baca berita, kisah gempa bumi, kisah binatang, cicak belawang ikan paus, hukumnya harus. Tengok orang joget, tengok hok seksi, hukumnya haram. Begitulah dengan TikTok. Kita masuk benda yang baik, benda yang bermanfaat, benda yang disuka oleh agama, boleh pahala. Tapi banyak orang mengarut. Habis hilang sifat malu dan sebagainya. Nak tunggu orang panggil mari joget, panggil masuk dalam TV suruh joget, siapa nak panggil mu? TV mana wadah nak panggil mu? Jadi joget diri, ambil diri, boh diri. Lepas tu dia suka diri, dia tukar like diri. Penyakit akhir zaman. Faham? Bila tidak ditapih, siaran itu ikut suka kita, tekan saja send worldwide, maka kalau yang elok jadi elok, yang kurang akalnya jadi tidak berakal. Faham? Soalan seterusnya, apakah dosa perempuan pakai tudung macam pundak unta? Pakai tudung macam pundak unta, maksudnya begini, dia pakai tudung tak nampak rambut, tapi ditinggikan sanggulnya. Unta ni dia bongkok belakang. Unta dia tak gini, sedap duduk macam lembu. Unta dia gini. Dan ada yang dua gitu. Itu dia panggil gah. Jadi buat bonggok gitu sehingga Nabi serupakan buat bonggok kepala macam bonggok unta untuk menarik perhatian laki-laki melihat. Jadi seronok orang tengok. Lepas tu Nabi kata, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnibatil bukhti. Perempuan yang berpakaian di sisi manusia pakai baju, tapi di sisi syarak dia telah bertelanjang. Tengok orang lelaki pun jadi tengok dia. Berakhir tengok ke orang jatang terpandang-pandang kepadanya. Kenapa? Kena gayanya. Dan kepala mereka itu seperti bonggol unta. Bonggol unta itu dua makna. Pertama, keluarkan rambut, jelek itu separuh. Lepas tu tutup dengan tudung separuh, macam dating-dating. Takkan tudung dah, tapi waktu bit jelek. Faham lagi? Yang kedua, tutup semua, buh tajam belakang, macam belakang unta. Hukumnya haram. Tapi kalau rambut dia terpaksa dia kena ikat, kena sanggup. Kalau panjang keluar daripada tudung, dia pun ikat lah. Oleh kerana bila dah ikat, nampak juga bentuk ikatan itu maaf. Illa ma zahara minha, tak dapat nak tudung lagi, nampak juga bentuk, dimaaf. Sebab tu bentuk kepala bau kita ini sebenarnya aurat, tapi dimaaf kerana susah. Tak wajib buluh macam orang gitu, tak mau nampak kepala bau. Begitu juga dengan bulat kepala perempuan.
bulat kepala ni aurat tak? Aurat. Dari pakai tudung nampak tak bulat kepala? Nampaklah bulat kepala. Tak wajib buah periuk. Buah periuk itu pakai tudung. Faham? Maka itu panggil illa ma zahara minha. Tak dapat tidak zahir nampak. Itu dia maaf. Tapi kalau ni boleh tak tutup? Boleh. Biar pakai ketak, biar tubik dua hotel gitu. Haram. Kenapa? Kerana ini boleh dijaga dengan mudah. Faham? Apakah maksud Allah membeli orang-orang mukmin dari diri harta mereka itu ganjaran syurga dan nyawa mereka? Maksudnya balasan yang kita dapat di akhirat. Kita ambil duit kita wis 10,000 untuk buat masjid. Kita ambil duit kita wis 10,000 untuk rakyat Palestin. Nah, maka habis duit kita, habis 10,000 tu habis. Maka Allah bayar balik gantinya dengan syurga. Faham lagi? Itu maksudnya. Ada orang yang nak lagi, dia jual, dia tukar bukan harta dia, nyawa dia. Nak syahid perang Badar, syahid perang Uhud, nak perang Khandaq, perang Tabuk, perang di Yaman, perang di Syria, perang di macam-macam Palestin, di Bosnia, kita tak ingat? Ratus ribu mujahidin di Bosnia perang dengan Serbia yang kufur, yang kafir. Betul tak? Nyawa dia hilang, Allah bayar di syurga nanti. Maksudnya Allah beli. Bukan dia jadi barang belian, bukan bubuh dalam 7E Allah mari beli, bukan gitu. Nah, Allah sediakan kehilangan kamu itu dengan bayaran yang lebih mahal daripada itu. Yes. Contoh kalau kita beramal ataupun buat sekadanya kerana nak ganjaran pahala ataupun syurga, adakah kita ikhlas? Kita beramal kerana nak dapat syurga Allah. Ikhlas. Ikhlas 3 peringkat. Ini segi syarak, jangan giguk tasawuf. Giguk tasawuf sufi lain. Sufi wajib dia lain, haram dia lain. Faham lagi? Kita ni syariat, okey? Ikhlas 3 pangkat. Pangkat paling tinggi, genre kerana Allah semata-mata. Pangkat kedua kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pangkat ketiga kerana janji Allah. Contoh, janji Allah panjang umur, berkat, murah rezeki, cerah kubur, terlepas dari azab kubur, dapat pahala, diampunkan dosa, apa lagi? Dapat aman pada mahsyar, dapat meniti sirat, dapat syurga, dapat istana dalam syurga dan sebagainya. Itu semua itu yang dijanjikan Allah. Ini ikhlas paling rendah. Tapi kata Imam Nawawi, ikhlas dah. Yang tak boleh kita kita beramal nak dapat apa yang dijanjikan oleh makhluk. Pahala ni makhluk janji ke Allah janji? Cuba jawab. Allah janji. Mana dia negara boleh beri pahala? Faham lagi? Maka kita buat kerana pahala, alhamdulillah ikhlas. Kita semayang, kita hafal Quran, Allah kata dia akan dapat syurga dan masukkan dua bapaknya ke dalam syurga. Itu bukan janji kerajaan, janji Allah. Maka dia hafal Quran untuk dapat syurga Allah dan dapat masukkan kedua bapaknya ke dalam syurga, ikhlas. Tapi kalau dia hafal Quran kerana janji manusia, kerajaan kata kalau hafal 30 juzuk boleh 1,500 sebulan. Faham lagi? Maka dia apa juga, itu tidak ikhlas. Faham lagi? Dan kita nak martabat ni kau namu mana hak rendah kali, hak sedang, hak tinggi kali. Tapi ikut step molek. Tak ada orang jual satu masuk ITN. Wabtagu min fadlillah, dan mencari pahala itu disuruh. Sebab tu banyak hadis-hadis tentang Ramadan sebut tentang pahala supaya kita bersemangat untuk mengejar pahala itu. Kerana pahala bukan dijanjikan oleh makhluk, dijanjikan oleh Allah. Jadi siapa yang bersedekah supaya cerah kuburnya, insya-Allah ikhlas. Siapa yang baca surah Al-Mulk supaya tidak lagi diazab, tidak lagi gelap kuburnya, maka dia ikhlas. Kenapa? Kerana semua itu berkaitan dengan janji-janji Allah. Soalan seterusnya,
Orang puang dalam tabir tu dia tengah-tengah ke atau ke mana? Tengah-tengah. Zaman Nabi tak ada tabir. Jadi orang lelaki bila habis sembahyang, dia tak boleh paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk situ. Sampai habis muslimat balik, barulah bangun dan keluar. Kalau tidak jadi bolong. Faham? Jadi zaman kita dia pakai tabir. Tak ada masalah. Sebab habis sembahyang ada perempuan yang buka tudung untuk pakai tudung dia balik. Kerana dia tak mau balik rumah dah. Lagi kerja dan sebagainya. Faham? Jadi masalah. Itu lebih baik letak tabir. Soalan seterusnya. Orang bela kucing kurunglah saka. Tak usah bela. Nak bela lepas dia. Kerana hidup dia itu bebas. Nabi jalan-jalan dia tengok budak-budak pegang burung. Burung tu anak burung jatuh. Anak burung jatuhnya pekuk dia budak-budak. Aku semini, emu semini, aku semini, emu semini sampai lembek anak burung. Lepas dak sekali-sekali Nabi kata lepas siang dia dak lepas. Dak ya Nabi dak Nabi. Lalas Nabi bayar. Ini riwayat je lah. Nabi bayar dan Nabi lepas. Menunjukkan di situ bahawasanya binatang ni kalau tak perlu pada kita kurung, kita lepas lah. Itu yang lebih baik. Soalan seterusnya. Saya dah buat solat witir 1 rakaat lepas solat isyak. Kemudian saya nak buat 2 rakaat lagi lepas solat tahajud. Boleh atau tidak? Apa pergi buat 1 dulu? Buat 2 dulu. Faham lagi? Solat witir nak buat berapa? 3. Buat 2 dulu. Lepas tu buat se. Habis kan? Buat se dulu selesai dah witir. Faham lagi? Ada khilaf ulama'. Duduklah khilaf. Faham lagi? Ingat nak buat sebelum tidur ke lepas tidur? Buat hukum dulu situ. Buat putusan. Nak buat belum tidur. Nak apa tak? Nak apa berjemaah dengan imam. Faham? Sebab tu pandangan ulama fiqh, sembahyang witir afdal kalau bulan Ramadan buat ramai-ramai sekaligus dengan imam berjemaah. Pada bulan lain kita buat sendirian di rumah. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Banyak soalan. Saya sewa rumah. Dalam kawasan rumah tu ada tanaman. Boleh tak saya nak ambil tanaman itu? Kena tanya tuan rumah. Kadang-kadang tanaman itu tuan rumah tanam untuk sekian-sekian orang. Kadang-kadang orang sewa dalam tanah dia untuk tanam pokok. Jadi mu sewa dengan tuan rumah, mu ada tak nombor tuan rumah? Ada mu kau tanya kan aku tanya pula. Tuan rumah ni nampak ada pokok pelang ni dalam rumah saya dah, kita sewa dah 2 minggu dah duduk baru nampak pokok pelang ni. Jadi rasa nak makan suti 2 boleh tak tu rumah? Ada masalah, tak boleh. Dah tuan rumah. Tak boleh. Jadi besar. Faham? Susah. Ingat dah. Bukan kata sewa kalau kita beli tanah. Kena kemas molek pokok dalam tanah tu sekaligus dengan beli. Faham? Sebab apa? Tuan tanah boleh ambil balik pokok. Kita beli dah tanah, dia pun cabut pokok. Boleh. Pasal tak ada lah perjanjian dengan kita, beli dengan pokok-pokok. Faham lagi? Kalau lama balah kan. Tak tahu ke hukum. Kamu yang ambil pokok. Mu tu. Tak pergi dengar. Tak belajar. Bak hukum beli tanah. Ada jual dengan pokok-pokok. Ada pokok jual tanah saja, pokok tak jual. Hukum pakai tasbih digital pada jari telunjuk. Ni dia pakai macam cicing itu. Senang masuk. Semayang ketak-ketak. Zikir ketak-ketak. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Itu semua tu adatul ibadah. Alat untuk memudahkan kita ibadah. Ustaz, kalau macam ni abdah jari mana? Cicing ke dok? Cicing ke dok? Cicing. Cicing gini, kalau dia cicing, pakailah pada 4 jari ini. Sama ada jari ini atau jari ini atau jari ini atau jari ini. Faham? 2 ni dilarang oleh Nabi. Larang tu haram, larang makruh. Perempuan, pendapat yang lebih ramai perempuan tak termasuk, dia bebas. Yang maksudnya dilarang ni laki-laki saja. Jangan pakai jari telunjuk, jangan pakai jari tengah. Faham lagi? Kalau pakai juga makruh, bukan ke berdosa, makruh. Jadi tinggal ni jari. Jari kelingking atau jari manis kanan atau kiri boleh belaka.
Soalan seterusnya. Saya nak bangun subuh lewat. Sepuk-sepuk waktu subuh habis. Tengah-tengah ambil semayang. Rasa macam nak berok pula. Ketik-ketik. Jadi nak kena semayang dulu ke berok dulu? Nah, dia nak semayang tapi nak buang air. Dengar baik-baik. Jangan semayang dalam keadaan berlawan dengan hadas. Faham? Maksudnya nak kecing, buang air kecil. Nak berok, buang air besar. Faham? Jadi kalau kita nak kecing dengan semayang, jangan berlawan. Nak berok dengan nak semayang, jangan berlawan. Maksudnya begini, rasa nak kencing ada dua. Satu, biasa saja. Kalau biasa saja rasa sedikit, maka teruskan solat. Tetapi kalau rasa itu berat, kritikal, maka jangan solat lagi, kencing dulu. Gitu juga nak buang air besar, kalau rasa sikit je, solat dulu. Kalau rasa berat, buang air besar dulu. Faham lagi? Kerana tadilah tujuan semayang li zikri. Nak untuk ingat kepada aku. Siapa yang membesarkan Allah, maka dia akan berok dulu. Dan siapa yang mengecilkan Allah, dia akan semayang dulu. Sebab apa? Kecilkan Allah. Sebab bila dia semayang, dia tak ingat Allah dah, dia ingat jambang. Faham? Allahu Akbar. Ingat Tuhan tak? Tak lah. Nampak? Sebab tu Nabi marah. Sesar dulu. Sampai dalam semayang pun boleh batal. Bayang, bawa rakaat pertama. Nak berok. Keluar bulu rambut tu bik ke baju. Faham tak lagi? Rosak dah semayang pun, berhenti semayang. Kerana semayang lebih penting, pergi jambang dulu. Habis jambang, habis area, habis gangguan, tumpukan kita kepada ingat kepada Tuhan. Adakah Taurat, Injil, Zabur yang masih ada? Yang original? Jawabnya, benda tak ada kita tak cakap. Yang kita cakap benda ada. Yang ada yang sudah diubah. Tidak mustahil ada yang tak diubah. Ada pun jatuh dalam batu, jatuh celah laut mana ke, buat lari di burung ke apa tu. Wallahu a'lam, boleh jadi. Tapi hak tak tahu. Hak tahunya hak diubah. Hak ada di tangan, hak diubah. Jadi kita royak tak ada hak asli. Faham? Yang asli, yang sahih, ada penyaksian, iaitu Quran. Faham lagi? Injil yang paling dekat dengan kebenaran dipanggil Injil Barnaba. Sebab tu Barnaba diharamkan oleh orang Kristian. Sebab tu Injil Barnaba dijual dalam kedai-kedai kitab agama Islam. Faham lagi? Ada kedai-kedai kitab, kedai-kedai buku agama Islam ada jual Injil Barnaba. Sehingga sebagian ulama menganggap Injil Barnaba ini martabatnya seperti hadis dhaif dalam Islam. Kerana banyak yang tak dibuang. Hukum-hukum dalamnya banyak menyerupai Al-Quran. Injil ini sampai abad yang ke 13, abad yang ke-14 Masihi, sudah 300 lebih. Akhirnya berkumpul dengan arahan daripada Raja Sepanyol, Raja Vatican, Raja apa benda ni, Portugal, untuk duduk ramai-ramai berbincang. Banyak sangat ni Injil nak pakai, nak bangsa nak pakai. Nampak lagi? Banyak sangat. Akhirnya mereka bersetuju jadikan tinggal 4 aje. Injil John tahu tak? Injil John, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Tinggal 4 ni saja. 4 ni pun yang diubah. Barnaba diharamkan. Ada New Testament, Old Testament, perjanjian lama, perjanjian. Sekarang Injil daripada 4 itu jadi banyak balik. Lepas Protestan lain dah, Katolik pun dah lain dah. Katolik pun Katolik, kalau Roman Katolik, Greece atau Yunani Katolik dia lain. Ortodok lain. Kalau jenis janggut panjang tu ortodok. Kalau Katolik cukur janggut. Baik. Soalan yang ketiga sebelum akhir.
Apakah pandangan tentang seorang artis Justin Bieber yang nak mari Malaysia, ramai orang nak habiskan duit, nak beli beribu-ribu duit harga tiket. Nampak? Siapa kenal ni? Kenal tak? Siapa kenal Justin Bieber? Kenal tak? Siapa dia? Baju biru. Siapa dia? Justin Bieber. Tak kenal? Penyanyi ni daripada Amerika ni. Amerika tau? Mu sanggup tak bayar 5,000 tiket? RM5,000? Tak boleh? RM5? Dok juga. Bagus lah. Faham? Ada RM5,000 beri sedekah lah. Buat habis bank jenazah lah. Faham tak lagi? Dia hiburan. Islam bukan agama melarang hiburan. Betul tak? Islam ini agama mengawal. Berhibur, bersukan, bermain, cari rezeki, silakan. Islam kawal. Faham? Nampak? Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak sampai menggadai akidah. Tidak sampai buang duit yang membazir. Kerana duit kita akan ditanya di akhirat. Min anmalihi min aina iktasabah. Hartamu itu mu ambil di mana? Kena jawab dah. Kemudian lagi pula, wa fi ma anfaqah. Mu buat beli benda. Kita buat beli Justin Bieber tu 4,000. Payah sudah kerja lah. Baik nguri ke adik-beradik mu susah. Pada tengok Justin Bieber bayar 1,000 tiket, adik-beradik mu susah duduk Tanjung Maling tu. Pok dara mu hak sakit tu di Kulai Johor. Mak dua pupu mu hak duduk di Perlis Indra Kayangan tu. Sedekah ke dia. Apa pula lagi bazim dia lagu tu. Usah tengok kan Kita tengok video dakwah, kita kerat dan kita sebarkan pendek-pendek untuk berdakwah. Boleh. Cuma kalau dia tu official, kita kena minta izin lah sebaiknya. Faham tak lagi? Pernah ditanya kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pada tahun 90-an. Saya lupa tahun berapa, 97, 98 gitulah. Jadi kita ambil daripada kitab orang tanpa izin untuk kita sebarkan, kita terbitkan semula. Kata Tok Guru tak boleh. Nampak? Sebab ditulis di situ hakku mahfuz, hakku tabak mahfuz. Hak mencetak dan menerbitkan itu terpelihara. Maksudnya kena izin daripada pengarang. Jadi kena hati-hatilah dalam bab ini. Betul lah kita nak berdakwah. Kalau boleh berhubung dengan sekarang pun dah berhubungan. Betul tak? Boleh berhubung dengan ampunya diri. Ya. Kita tengok live. Live apa? Justin Bieber. Dakwah. Kita termasuk dalam golongan yang juga masuk dalam majlis. Okey, soalan awak orang mana? Kuala Lumpur. Awak boleh mari sini. Duduk sini. Tadi kata Kuala Lumpur. Asal Lumpur. Asal Kuala Lumpur. Duduk belakang ni je. Waktu ada bunyi Terengganu awak KL. Baik, soalan ni nama apa? Muhammad Zikri. Okey. Soalan dia, kita tengok ceramah agama melalui live Facebook contoh. Kita sekarang ni duduk dalam majlis di Padang Mengkuang, Bukit Payung, tapi orang yang tengok live tu ada yang duduk di Sarawak, Bintulu lah, ada di Kuching, ada di Lahad Datu, ada duduk di Pekang, ada duduk di Kota Belut, ada duduk di Desaru, ada di Port Dickson, ada di Teluk Enseng, ada di Teluk Intang. Ada hak duduk KL Lumpur. Adakah mereka duduk di rumah, menyandar di rumah ni dikira duduk dalam majlis ilmu? Pada hakikatnya mereka tak duduk dalam majlis ilmu, tapi mereka mendapat buah-buah ilmu dan pahala menuntut ilmu. Dan mereka juga mendapat doa daripada malaikat bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab makna majlis itu daripada kataan jalsun duduk. Arab ini nak kata tempat duduk, diletak mim di depan. Kalau asalnya semayang sujud, sajad, sujud, maka nak panggil tempat sujud dia buah mim jadi masjidun, tempat sujud, tempat semayang. Okey? Jadi kalau tempat duduk daripada jalsun duduk, bubuh mim majlis, tempat kita duduk di sini. Ini dipanggil majlis ilmu.
Maka yang melihat daripada live, dia duduk di rumah. Kena molek duduk atas pakai baju, bawah pakai seluar pendek. Faham? Jadi tak dikira duduk dalam majlis. Tapi mereka melihat live, mereka ada tak ikhtiar dalam hatinya, niat untuk melihat, mendengar ilmu, ada. Pertama, niat mereka itu dapat pahala dah. Kemudian mereka melihat, mereka tunaikan apa yang mereka niat, dapat pahala pula. Kemudian apa yang disampaikan mereka dapat sama macam kita, tak kurang sikit. Kalau yang hadir malam ini dalam majlis dapat 100 ilmu, mereka kalau tak lari 100 ilmu juga. Dan didoakan orang yang menuntut ilmu. Tak ada sebut majlis mana-mana. Maka yang duduk dalam majlis dapat doa malaikat, yang tengok live pun dapat doa malaikat. Cuma kalau kita berkesempatan, biarlah kita sampai datang ke majlis kalau ada kesempatan, supaya lebih lagi apa yang kita capai. Soalan yang terakhir. Beri makan orang puasa dapat pahala orang puasa tanpa kurang. Soalan saya, beri makan banyak mana? Boleh tak saya ambil lauk sikit beri ke orang puasa? Kira beri makan ke juga ke guana? Baik. Dia dengar ustaz-ustaz khabar dalam hadis, kalau kita beri makan orang yang berpuasa, maksudnya mereka makan, berbuka dengan rezeki yang kita bagi, dengan apa harta yang kita bagi, kita dapat pahala dia puasa. Maksudnya kalau dia dapat 100, kita 100, itu kelebihan. Jadi soalan ni banyak mana nak bagi? Seperiuk? Tidak disebut di dalam hadis banyak mana. Maka kata kebanyakan ulama, sekurang-kurangnya satu benda yang dia anggap masuk ke dalam perut manusia. Jadi biasanya dengan satu suap. Sebab banyak hadis-hadis menyebut walaupun benda itu kecil, dikira itu adalah sedekah. Sebab tu ada hadis Nabi kata, ittaqun nar walau bi syakki tamrin. Hendaklah kamu lindung diri kamu daripada neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Maknanya kita nak sedekah sebutir buah kurma, kita tak mampu. Kita ada sebelah je. Sebab sebelah tadi anak kita makan dah. Kita sedekah sebelah, lepas daripada neraka kalau Allah terima. Maksudnya. Dan ada banyak hadis yang menyebut, siapa yang bersedekah, beri orang makan, maka pahalanya dicatat mengikut suapan. Sesuap bukan banyak. Sesuap bukan sekilo, sesuap. Satu lukmatun, Nabi kata, disuburkan di sisi Allah akan jadi sebesar gunung Uhud. Jadi kita nak ambil syahid kita sini, kataan lukmah itu. Maksudnya walaupun kita beri sesuap, contohnya kita beli RM1 onde-onde ke benda? Benda hok tu. Kan teri mandi hok ija tu. Ada nyol tu. Hok bulat. Onde-onde orang panggil buah Melaka tau. Buah Melaka. Ada orang panggil buah Melaka. Ada orang panggil onde-onde. Kalau hok ija tu lain, hok tu hok kapuh tu pecek cang. Hok pecek no tu beri air kot ni. Nampak? Walaupun onde-onde tu 3 butir, ledi sia 3 butir je. Bukan 80 hang dulu, sia 15 butir. Betul tak? Ini 2022, sia 3 butir sesuatu. Ni oleh ada sutir tak ada dalam bergula, tepung saja. Faham lagi? Jadi kita beli sia, teri orang berpuasa, dapat juga yang dinyanyikan. Qadar kelebih berkurang, wallahu alam. Tapi tak kiralah. Kalau boleh tahun ni setiap hari kita beli lebih, teri korang. Jangan dah habis baru beri korang. Beli lebih lu, beri korang. Siapa nak tanya soalan? Satu je. Dia sebelum kita berhenti. Cepat. Ada tak? Jangan takut. Ustaz. Kita ada sama parking. Sama parking Kalau kita tak bayar, adakah kita akhirat lebih bayar? Itu bergantung pada perjanjian. Apa yang ditulis. Sebab terma mengikut masing-masing syarikat tak sama. Ada yang waris kena bayar, ada yang habis takat si mati sahaja. Faham lagi?
Jadi kita kena tanya sendiri, siapa yang saman? Siapa yang saman tu? Orang kampung? Bandar orang. Kena pesuh bandar orang. Cakap dengan Datuk Bandar, Datuk Bandar, kita ni bang nak tanya ni, kalau ada hutang parking tak bayar, maknanya kalau mati dah tu, maknanya kena bayar juga warah-warah. Jadi terekoh kena bayar dulu. Biar jelas molek. Dia kata kena bayar. Kena bayar tak apalah. Cuma kita nak tanya gini, kalau kita masuk fitih dah Seria, nak pergi beli, tebus Seria RM1, kita nak pergi beli, kita naik atas tutup dah. Turun mula balik semula RM1 tu. Tengok dia jawab aku ni. Di situ kena berlebih kurang, tak sama. Faham lagi? Nampak? Boleh tak kita minta balik? Boleh tak kita cocok balik dengan sekuriah bar? Mari boleh buat apa? Nak ambil mula duit. Buat apa? Dah bubuh saja Seria, dah duduk. Jadi dikira burn, kira hangus. Ala ke rakyat, kira hangus. Ala ke dia dah hangus nyala mau. Faham lagi? Jadi benda ni bukan kita nak marah, perlu diperbetulkan. Tahu tak? Wallahu a'lam. Mai wajib biru. Mai. Ada nak wiadia sikit. Ini daripada butik Primavera. Ambil je. Ambil aja. Tak. Jubah nak suruh pakai raya. Ambil. Alright. Mana awak mai ni? Cek. Sama kasih. Ni, awak tanya soalan ni, mai. Dah, dia Zain, biar ni. Tak apa? Biar ni. Awak semula. Jom dia tanya ni, ya. Dia tanya. Okey. Sama-sama. Saya biar lain tu. Awak duduk mana? Ambil semula lah. Baik, mudah-mudahan kalau tidak banyak sikit kita dapat pahaman daripada kuliah yang telah disampaikan tadi. Terima kasih kepada pihak yang sudah memberi sedekah sumbangan derma. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan menyempurnakan derma daripada tuan-tuan dan puan-puan itu. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.